أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن بإحسان إلى يوم الدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita semua dengan limpah rahmat dan kasih sayang kita berada di dalam rumah Allah. Jadi sama-sama kita memberikan kita Al-Fatihah. Ya. Dan juga kita punya etika yang di Allah. Bagaimana jika saya dan masjid ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah kita pada malam ini ada 2 minggu lepas dia dia dapat kesihatan. Walaupun masih lagi suara dalam disarik kan? Dalam disarik. Jadi saya fikirkan tak datang lagi kan? Tunggu bagi itu memang tak. Berminta maaf lah kalau dengan cakap itu nak. Patut sikit tu. Memang lama sikit dari 1 minggu. Tak baik. Kalau bagaimanapun itulah sedikit hujan. Tak banyak pun berbanding kesihatan yang panjang sebelum benda itu. Jadi kita redha, tidak ada masalah, insyaAllah. Mudah-mudahan menghapuskan dosa. Saya pun dengar masing-masing pun ada yang menyebab takut saya tu. Ada juga. Saya baru tahu juga. Maksudnya, kasih seorang ada sini. Biasalah bukan sejak sejuk, panas, hujan. Musim. Baik, insyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita lihat pada ayat yang ke-250, 251, 252 surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita sama-sama baca. Kita tengok pada ayat insyaAllah 250 sampai 252. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terlihat pada ayat yang ke-249 sebelum kita masuk pada ayat 290. Sebelum daripada ini, kalau tuan-tuan ingat, masih ingat lagi ayat sebelum ini berkaitan dengan kisah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke mana tentera Talut mula bergerak dengan pada tenteranya untuk pergi berperang dengan tentera Jalut. Talut melawan Jalut. Kemudian ketika mana dalam perjalanan mereka bertemu tentera Jalut dan tenteranya ini bertemu di sebuah sungai. Kemudian di sana Jalut memuji, ya. Talut ada tu ni kita Talut ujung di bawah sama kan. Tentera Talut kita Talut jadi orang nama belakang sama kan. Orang dulu sama nama belakang depan orang macam. Jadi tentera Talut dan sampai ke sebuah sungai. Sampai di situ Talut ingin menguji dia punya bala tentera. Antara yang ingin menguji apa ada ujiannya, dia pesan perintahkan kepada bala tentera dia supaya tidak meminum air daripada sungai tersebut. Bayangkan dah jauh perjalanan sampai sungai nampak air tak boleh minum. Kata Talut, siapa yang minum maka dia bukan daripada golongan aku lah, dia bukan termasuk daripada tentera itu. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, melainkan siapa yang nak minum juga minum secara sikit saja dengan kadar satu tangan. Illa mana bertara Allah kata jadi. Maka daripada kalangan yang ramai itu majoritinya minum. Tenteranya pada ketika itu disebut antaranya berapa orang, jumlah tenteranya disebut sejumlah 80,000 orang. Disebut oleh As-Sudi dalam tafsir jumlahnya 80,000 orang. Ramai itu sedikit, ramai ya. Tetapi apa yang namanya sunnah dalam perjuangan ini memang bukanlah bilangan itu yang menjadi ukuran. Islam tak ajar kepada kita bilangan menjadi ukuran kepada kejayaan. Sebab itu Talut ini dia menguji bala tentera daripada kalangan 80,000 orang ni, berapa orang yang tak minum. Fasyaribu minhu illa qalilan minhu, maka ramai daripada kalangan mereka yang minum, melainkan sedikit. Falamma jawazahu alladziina amanu, kemudian dalam bilangan yang sedikit itu disebutkan anggarannya lebih kurang sekitar jumlah bilangan tentera Islam masa peperangan Badar. Jumlahnya berapa? Lebih kurang 313. Itu jumlah yang daripada 80,000 susut menjadi sehingga 313. Ada yang lewat menjadi 315. Jadi jumlah jauh beza kita boleh bayangkan 80,000 jadi 300 lebih. Jadi 300 lebih inilah yang mengikut perintah, mengikut arahan daripada Talut. Tentera yang lain macam mana? Sebenarnya mereka pun bolehlah bergerak.
Tinggal sekitar ni ikut arahan gerak di awal bergerak. Adakah yang wakil tak pergi mengikut solat? Mereka pun ikut juga, tapi mereka datang kemudian. Jenis geng-geng tak boleh arahan, tentu tak boleh arahan. Mereka pun pergi juga, dah tentera yang solid, yang ikut perintah ni dah memang ke depan. Sehinggalah mereka ni bertemu dengan nampak tentera pada tentera Jalut. Sehinggalah mereka nampak pada tentera Jalut. Nampaklah di kalangan tentera Tolut yang ramai itu, tentera Jalut yang sangat ramai, sangat gagah, sangat hebat, jumlahnya ramai. Maka berkatalah kelompok yang ramai tadi, kelompok yang minum air banyak. Maka mereka berkata, qalu la taqata lana al-yawma bijalin turjuru. Kita ni tak mampu nak lawan tentera Jalut ni. Nampak? Ini golongan yang tak ikut arahan ni bila dia begini juga, tapi inilah kesan daripada tak ikut arahan. Tak ikut arahan, mereka kata ni tak boleh kita nak lawan tentera Jalut ni, ramai sangat ni. Kompak boleh tengok tu. Maka berkata daripada kalangan orang yang 313 tu, orang yang sudah beriman, yang mengikut arahan, qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Mereka orang yang meyakini bahawa mereka akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah masanya. Ini orang beriman, dia tak nampak jumlah yang banyak itu sebagai benda yang perlu ditakutkan. Itulah peluang untuk mereka merebut syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Lalu ramai di kalangan mereka ni yang kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami fi'atin qalilatin qalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Baru ramai kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang ramai. Kata-kata ini tidaklah keluar pada awal, pada peperangan barat. Kita biasa tengok tentera yang sedikit menang melawan tentera yang ramai ini ketika mana tentera Islam berperang dengan tentera kafir, kan? Perang Badar, perang Uhud dan sebagainya, peperangan yang lain. Tentera Islam memang sedikit, tapi boleh mengalahkan tentera kafir yang ramai. Tapi sebenarnya jumlah bilangan yang sedikit mengalahkan jumlah yang ramai ini telah berlaku dari awal. Nabi kita beritahu ini adalah sunnatullah bagi orang beriman yang berbuat. Tidak peliklah jarak tempoh zaman ini lebih kurang 1560 tahun. Di mana sebelum kelahiran Nabi SAW. Jauh boleh sebenarnya. Peristiwa ini berlaku jauh, lama. Tetapi sunnatullah, orang kelompok yang mengalahkan kelompok kecil, mengalahkan kelompok yang ramai itu sudah berlaku sebelum dari Nabi SAW. Semuanya itu kata Allah SWT biiznillah, dengan izin Allah SWT. Tidak akan berlaku sesuatu kejayaan kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, walaupun kita lihat Allah SWT pun, maka kita tidak akan berjaya. Di sini Allah memberikan kata kunci pada kejayaan itu, iaitulah wallahu ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang yang sabar ini ialah orang yang dapat menahan diri terhadap sesuatu perkara. Dia dapat tahan. Itu satu kisah, dia lawan, nak tengok siapa lebih kuat. Maka dia pun gigit tangan, masing-masing gigit tangan masing-masing. Lepas masing-masing gigit tu, masing-masing gigit lah, sakit kan, itulah sakit. Kemudian seorang akhirnya tak tahan, dia pun lepaskan gigitan tersebut. Maka dia pun kata, aku surrender lah, aku menang, aku hebat, kuat. Maka dia kata, aku bukan kuat. Sebenarnya aku pun sakit juga, aku gigit aku sakit juga. Cuma aku sabar lebih, kau tak sabar. Kau tak sanggup menahan sakit, kau tak sabar.
Cuma kau sabar sikit lagi, lawan. Saya aku pun akan nak beritahu ni bahawa kita dalam nak mendapat kejayaan, kunci kesabaran itu adalah satu benda yang sangat penting. Orang yang sabar, maka dia akan mendapat kejayaan. Kesabaran ini adalah kemenangan pertama sebenarnya. Sebab itu kita lihat orang yang berjaya, mereka memiliki kesabaran yang sangat hebat. Kita untuk hidup, kalau kita dengar kisah mereka ni orang yang hebat. Hebatnya pada mana? Hebatnya pada kesabaran. Hebatnya pada kesabaran mereka. Kita boleh tak bersabar dengan keadaan yang sejuk, tetapi dalam keadaan yang sejuk, angin bertiup kuat, sejuk, lepas tu ada salji ke, kita diarahkan untuk berjaga atau berlibat di sempadan. Agak-agak kita boleh tak boleh, memang tak boleh. Kita lah tak boleh, saya lah nak kata mungkin ada pengalaman agak boleh, tapi selalunya kita orang Malaysia memang tak boleh. Kalau keadaan gitu, itulah yang berlaku pada mujahidin di Palestin. Mereka berjaga tu sampai tahap dan sempadan dan sebagainya. Itu yang ke atas. Yang ke bawah tu, saya baca biasalah dalam kisah saya tengok konsen orang ramai dalam konsen ada sebut mujahidin di Palestin ni, mereka ni mereka berkorban dengan darah, mereka berkorban dengan tenaga mereka, berkorban dengan darah mereka sendiri. Macam mana bentuknya? Mereka tak rehat macam kita rehat. Mereka tak rehat macam kita rehat. Bila mana mereka berang ke atas, mereka duduk ke mana? Duduk ke bawah tanah. Duduk ke bawah tanah tu, saya dengar duduk ke bawah tanah, mereka berbulan-bulan duduk dalam tu. Mereka duduk dalam berbulan-bulan. Makan apa? Makan kurma. Bekalan mereka adalah kurma. Air 1/4 daripada 1 botol sekali. Duduk dekat dalam tempat yang gelap. Saya masa pergi arahan keluar. Gerak macam je dah, kita boleh tak? Makan kurma je tu. Kurma je. Jadi bernasib sehari dalam dia. Tengok bunga dah. Nak marah hari tu. Kan? Jadi mereka kurma je makan sehari. Kurma kering. Itulah makanan mereka. Dan apa yang mereka minta ialah kita berjuang dengan cara kita, mereka berjuang dengan cara mereka. Itulah cara mereka mempertahankan. Jadi itu bayangkan betapa suasananya sangat dan mereka keadaannya bila duduk tayamum, bermula tu tayamum, berbulan tak mandi. Itu mujahidin berbulan tak mandi, duduk dalam tu ni keluar kan. Badan penuh dengan debu-debu. Tapi kini mereka dah lebih boleh. Itu dapat syahid dan senang. Tak boleh senang. Demikian dapat ganjaran syahid tu, setelah mereka dapat kita melepaskan setengah kesenangan dunia daripada mereka kelihatan yang sangat baik di akhirat. Baik, kita tengok pada ayat yang ke-10. Walamma barazu ja'alu tawajjuh. Apabila orang beriman itu dan apabila mereka yang beriman itu keluar menentang Jalut dan tenteranya, walamma barazu ja'alu tawajjuh qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Ketika mana mereka mula nak bertemu dengan Jalut dan Jalut, mereka pun tentera Talut dan tentera ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu rabbana afrigh 'alaina sabra. Di sini kita boleh faham pertama sekali orang iman
mereka akan menjadikan doa ini sebagai benda utama dalam setiap bulan pemilu. Kalau orang yang beriman, orang yang yakin Allah Ta'ala, mereka akan sentiasa banyak berdoa sebelum berlaku suatu perkara ini. Dan belum diingat, belum bertemu lagi, tapi dalam nak bertemu mereka dah berdoa. Bukan dah bertemu, dah bertemu baru doa. Tak. Macam kita kan, kalau dah ada tiba susah baru nak doa. Tak. Orang beriman sebelum tiba susah dah doa. Doa menjadi amalan. Jadi dalam sini kita lihat bagaimana orang beriman mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum mereka nak bertemu, nak berhadapan dengan terjadi berdoa mereka. Qalu rabbana afrigh alaina sabra. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabra, penuhkanlah di dalam dada kami ini sabar. Maksudnya tidak penuhkan dalam hati mereka ni tidak ada benda lain melainkan kesabaran. Ini doa benda utama mereka minta supaya diberikan kesabaran, bukan diberikan kemenangan. Doanya je diberikan kesabaran. Semua benda kita tolak. Kalau kita nak sabar balik dalam hidup kita, banyak benda sebenarnya kita ni tak sabar. Tak sabar. Bila kita tak sabar, maka berlakulah apa yang telah berlaku. Jadi kalau kita bersabar, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri kita benda. Dan mereka berdoa, qala rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, ya kami, Tuhan kami, penuhkanlah kepada kami kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, kukuhkanlah, tegakkanlah kaki-kaki kami. Mereka gunakan lafaz aqdamana, kaki-kaki kami. Kaki-kaki kami adakah bermaksud kaki saja? Tak. Jadi merujuk kepada seluruh anggota badan. Kalau disebut kaki, bermakna seluruh badan. Akan kaki lebih berat, badan tinggal ada. Bermaksud menetapkan pendirian mereka, menetapkan diri mereka ini supaya tak lagi daripada medan peperangan. Wansurna al-qawmil kafirin, dan tolonglah kami daripada golongan orang kafir. Wasabit aqdamana, iaitu mengukuhkan pendirian mereka, iaitu dalam menghadapi musuh. Jauhkanlah kami daripada melarikan diri. Pergi perang, jangan sampai melarikan diri dan merasa tidak mampu untuk berhadapan dengan musuh. Sifat ini kena ditanam bagi orang-orang yang berjuang, supaya apa saja berlaku yakin bahawa kalau sampai masa syahid menang. Itu keyakinan yang perlu ditanam bagi orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu orang yang berpaling daripada peperangan ataupun melarikan diri daripada perang, termasuk dari golongan dosa-dosa besar. Kalau kita masih diperintahkan kena doa jangan sampai di depan lagi tunggu, maka ia adalah satu benda yang dosa besar. Wansurna al-qawmil kafirin, dan berikanlah pertolongan kepada daripada golongan orang kafir. Hazamu bi'idznillah wa qatala Jalut. Hazamu bi'idznillah. Kemudian maka Allah SWT pun memenangkan tentera Talut kepada tentera Jalut. Maka mereka pun menang, berlakulah perlawanan, peperangan. Maka tentera Talut pun menang dengan izin Allah. Bahazamu bi'idznillah. Allah Ta'ala pun menggunakan lafaz bi'idznillah. Tadi pun kita baca bi'idznillah, itu bi'idznillah. Nak ajar pada kita bahawa kita kena biasakan bahawa kalau kita nak sebut semua ni dengan izin Allah Ta'ala. InsyaAllah, bi'idznillah, semua ada dalam Quran. Biasakan kita menyebut sesuatu benda, kalau kita dapat kejayaan, semuanya dengan izin Allah. Kita dapat sesuatu perkara, kita dapat benda-benda segala sesuatu, semuanya dengan izin Allah. Mana mungkin kita dapat tanpa dengan izin Allah. Maka semuanya kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Begitu juga kejayaan tentera Jalut, kejayaan tentera Talut adalah dengan izin Allah. Pokok telah Daud Jalut, kemudian disebut pokok telah Daud Jalut, dan Daud lah yang membunuh Jalut. Tiba-tiba ayat ini, tiba-tiba keluar Daud. Tiba-tiba keluar Daud. Daripada awal tadi kita tak dengar Daud. Tiba-tiba datang Daud. Disebut oleh Allah SWT dalam ini, Daud lah yang mengalahkan Jalut. Kenapa tiba-tiba Allah Ta'ala menyebutkan Daud dalam ayat ini? Apa sebab? Pertama sekali kita boleh lihat bahawa kenapa tak disebut Daud ni pada awal termasuk dalam apa? Kelompok Jalut ke? Kenapa tak daripada awal lagi Daud dia yang memimpin? Itulah. Kenapa Daud? Jadi dalam kisah ini disebut antaranya Daud ini ialah pertama, dia bukanlah daripada kumpulan dia bergelola. Daud bukan daripada kumpulan tentera Jalut, tentera Talut, Islam. Daud bukanlah daripada tentera Talut, tetapi dia adalah seorang budak yang bersama-sama dengan abang-abang dia. Abang-abang dia pergi perang, dia ikut sekali. Jadi dia ni bukan sekumpulan daripada tentera. Dia bukan sekumpulan daripada tentera, tapi dia ada sekali. Dia benar. Saya minta maaf. Ini sebab lepas ada suara ni 10 yang pertama saya jumpa dia. Dia hantar juga. Saya nak gaul boleh kata kawan. Tak boleh. Itu dia sahur. Ada yang menjawab. Baik. Kenapa Daud ni disebutkan? Pertama, Daud bukan daripada tentera dia, mengikut abang dia. Sebut dia mengikut abang dia, pergi berperang sekali. Dan dia ni masih lagi kategori budak. Jadi ke mana? Macam mana Daud boleh membunuh Jalut? Jalut ni tentu tentera. Panglima tentera, kita boleh bayangkan tentera Jalut, ketua dia. Ketua tentera Islam, orang tentera ketua dia. Macam mana Daud dengan budak ni boleh mengalahkan Jalut? Dia setelah peperangan, biasa perang ni dia akan mulakan. Kalau zaman dulu ni cara style perang kan, mana ada sekarang mana ada kan, dia mula-mula mesti berdepan dulu antara wakil dengan wakil perang. Dalam peperangan Badar tu ni, Islam hantar Hamzah, kemudian hantar Hamzah lawan Muhammad, datang lagi hantar Abu Ubaidah lawan hantar Ali bin Abi Thalib lawan lepas tu barulah perang dulu. Itu sebagai motivasi kan. Siapa yang lebih kuat permulaan. Sama juga style itu perang macam tu. Cuma ketika itu Jalut ni dengan kesombongan keyakinan dia yang dia yakin dia menang, dia terus offer diri. Siapa boleh lawan aku dulu? Sebelum nak perang ni, siapa boleh lawan aku? Maka produk ni semua tak ada yang offer ke depan. Tiba Daud offer diri. Daud setelah kepada budak datang offer dan lawan. Tapi kata boleh kita lawan ni Daud, boleh kita lawan Jalut ni. Jalut ni hebat pemuda je. Lepas tu kata jangan pandang ringan lebih bawah itu kan. Jangan pandang sebelah mata. Walaupun dia ni kerja pun membeli kambing. Walaupun dia dulu pun, tapi dulu ketika mana kambing-kambing ni nak kena makan dengan sini, dia boleh membunuh singa tersebut. Itulah lebih consider dan lebihkan akhirnya lebih peluang nak lawan. Apa yang dia buat?
Antara dua ini bukan dia lawan dengan plastik. Dia mesti dengan plastik itu dekat kepala mati. Itu yang ketiga bila kepala mati. Bila mati, bayangkanlah dia betul kalau dah ada mati, cekmen lah dia lah hidup. Belang tu habis. Satu mati, kesejaran dah tentu lain lagi. Akhirnya itu menang. Walaupun dah tahu kalau dia ada. Wa atahullahu mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dan Allah Ta'ala berikan sebab itu, Allah Ta'ala berikan kepada Daud ini pemerintahan dan juga hikmah dan juga ilmu mimma yasha, dan mengajarkan kepada aku yang hendak ini. Allah Ta'ala berikan kelebihan yang banyak kepada Daud dalam pemerintahan. Dia bukan sekadar seorang nabi, menjadi seorang raja yang hebat, raja yang berkuasa, raja yang berilmu. Walau la da'allahu an-nasa ba'dhum bi ba'dhin fasadan fil ardh. Seandainya Allah Ta'ala tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian lain, pasti akan rosaklah bumi ini. Walau la da'allahu an-nasa ba'dhum bi ba'dhin fasadan fil ardh. Walakin Allah Ta'ala 'alal 'alamin. Dan Allah itu penggunaan atas sekalian alam. Dalam ayat ini saya ingat ayat ini dibacakan oleh Abu Ubaidah. Saya kenal Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, Abu Ubaidah yang nampak mata itu wujud Hamas. Dan satu ayat dia keluarkan ayat ini, kalau ada masalah fasad al-ard, dengan ayat juga gaya itu. Bila mana antaranya bila orang mengkritikkan kenapa perlu lawan Israel, kenapa perlu lawan Israel ini, kenapa perlu lawan, kalah lah, nanti lemah lah semua, dan tak ramai, nanti kalah, dan persediaan cukup, itulah ada yang kritikan sebenarnya, kritikan maksudnya di awal Israel. Jadi maka ada ayat ini yang dikeluarkan yang walau ayat Allah menyatakan kalau tidak ada golongan yang melawan, satu golongan yang melawan, dan kemudian nanti golongan ada yang tak ada yang kalah, tak ada yang menang. Jadi bila lawan mesti akan ada yang kalah. Yang perang dekat Palestin ini kan sekarang Taufan al-Aqsa itu mesti ada keakhiran. Mesti perang akan berhenti. Bila Allah Alam mungkin masih terdekat, mungkin bulan depan, Allah Alam. Cuma satu di pulau, tapi peperangan itu mesti akan biasanya akan berhenti. Nanti nak sambung ada kemudian tu kemudian, tapi dia mesti peperangan mesti akan berhenti. Kita boleh lihat akan terus peperangan akan berbulan depan sampailah 200 tahun dan nanti mesti akan berhenti sekejap. Itu yang maksudkan lawan balik sebenarnya. Dan kelompok yang mesti akan ada kelompok yang kalah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sebut seandainya Allah Ta'ala tidak menolak keganasan sebelum manusia dengan sebagainya lain, maka pastilah akan rosak alam ini. Kalau dia akan perang segala masa, maka akan rosaklah alam ini. Dan Islam datang bukanlah nak membawa peperangan, tapi Islam itu nak mengajar kepada perdamaian. Tetapi kalau sekiranya dihina, dibunuh dan sebagainya, maka kewajiban bagi umat Islam untuk melawan mereka. Bagi itu adalah satu kewajipan yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sebab kewajipan berperang. Sebelum ini kita berdarah sebut ayat tentang kewajipan berperang. Maka golongan ini tetap akan ada golongan yang menang, tetap akan ada golongan yang kalah. Dan hari ini kalau ada satu kalimat yang menarik pada saya, seorang ini, kalau Israel berhenti berperang, pasti akan ada kedamaian. Kalau Israel ini dia bersedia untuk memberhentikan peperangan, pasti akan ada kedamaian. Surrender. Tapi kalau Hamas surrender dan berhenti berperang,
Aku tidak akan ada yang istri. Habis. Bila contohnya yang ada di dalam Islam. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq. Itu adalah ayat-ayat Allah dan pesan Allah, natluha 'alaika bil haqq. Kami bacakan kepadamu dengan hak, dengan yang benar. Wa innaka laminal mursalin. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah daripada salah seorang daripada nabi-nabi yang diutus. Segala cerita yang diceritakan ini, yang kita kenal kisah tentang Nabi Daud, kisah tentang Tolok, Jalud dan sebagainya, kisah-kisah seperti ini tentang orang Yahudi dan sebagainya, semua kisah-kisah ini kami bacakan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kisah-kisah tentang Tolok, tentang Jalud, tentang Daud. Orang Madinah tak tahu. Orang Madinah tak tahu, orang Arab tak tahu kisah ini. Orang Arab tak tahu dan tak pernah tahu kisah ini. Maka kalau orang Yahudi, dia tahu, dia tak tahu. Daripada orang Yahudi, kebanyakan kalau yang baca kitab, dia tahu. Dan salah satu bukti bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, adalah Rasul utusan Allah, Nabi akhir zaman. Nabi boleh cerita balik kisah tentang Tolok, boleh cerita balik tentang Jalud, boleh cerita balik tentang Nabi Daud dan sebagainya. Kisah-kisah tentang Bani Israel. Dan benda ini membuatkan orang Yahudi terkejut. Jadi macam mana Nabi Muhammad boleh tahu ni kisah zaman lama ni? Kisah Tolok, Jalud ni jaga antara Nabi Isa 1000 tahun. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW jarak ada 560 tahun. 60 tahun, 560 tahun. Ini dah lebih 1560 tahun jarak antara Nabi SAW dengan kisah tentang Tolok dan Jalud. Macam mana Nabi Muhammad SAW boleh tahu? Maka inilah di antara tanda-tanda mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah SWT. Kerana Nabi SAW telah berikan kepada Nabi SAW, membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT. Adalah salah seorang daripada Nabi Rasul yang telah diutuskan. Kemudian kita melihat bagaimana Allah Ta'ala menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW akan kisah-kisah ini. Begitu juga kisah tentang salah satu lagi perkara ini juga oleh kaum Yahudi. Bagi mereka Nabi Daud, bagi mereka Nabi Daud adalah seorang raja, bukan seorang nabi. Mereka menolak Nabi Daud, mereka menerima juga Nabi Daud, mereka menerima Nabi Sulaiman. Tetapi mereka mengatakan bahawa Daud ini adalah seorang raja beriman, bukanlah seorang nabi. Nabi itu apa? Mereka menyembunyikan keadaan ini. Mereka mengatakan bahawa Daud adalah raja, bukanlah seorang nabi. Nak beritahu mereka boleh nak membuat pemisahan kuasa. Mereka tak nak tengok cerita tolong-tolong sepuluh lah. Mereka perlu membawa satu pemikiran 10. Apa maksud dia? Nabi Daud sebenarnya adalah seorang nabi dan juga merupakan seorang raja. Tapi mereka gambarkan Nabi Daud adalah seorang raja semata-mata, bukan seorang nabi, bukan seorang yang berilmu agama. Kenapa? Mereka nak pisahkan. Mereka boleh tak nak tunjukkan pemimpin ni kena ada ciri-ciri raja yang hebat dan ciri-ciri orang beragama. Kita tak nak. Itu benda ni dah lama dah. Pemikiran ni dah mula dibawa lama dah oleh orang Yahudi. Yang mana kalau orang agama tak boleh jadi pemimpin. Pemimpin nanti apa di sana? Kalau lah pemimpin dari awal tidak lantik orang yang ada agama, insyaAllah sudah pasti tidak akan ada benda-benda yang berbenda mengutarakan akan berlaku dalam sebuah kerajaan. Ini adalah naratif yang dibawa oleh orang Yahudi supaya menolak pemimpin ini janganlah dipilih daripada kalangan orang yang ada agama. Cukup pilih daripada kalangan orang yang hebat, yang ada kuasa, orang yang kekuatan, orang bijak, cukuplah.
Tapi jangan pilih umumnya agama. Mungkin itu adalah salah satu bentuk doktrin pemikiran yang dibawa oleh orang Yahudi. Itulah gitulah contoh ditunjukkan, dan ini ada ciri-ciri kepemimpinan ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri kehebatan sebagai seorang pemimpin ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai seorang Rasul ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah ciri yang sebenarnya mereka orang Yahudi. Tetapi itulah yang ditunjukkan oleh Allah SWT pada kita semua sebagai negara pemimpin. Bukanlah semata-mata kita memilih dari sudut kehebatan akal fikiran, malah kita memilih orang yang dekat dengan Allah SWT, ilmu agamanya tinggi dan sebagainya. Itulah ciri-ciri yang penting bagi seorang pemimpin, bagi seorang pemimpin yang berbentuk itu jalannya dari Allah SWT. Jadi saya itu saja berusaha pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang kita dapat pada malam ini. Saya mohon maaf kalau tidak berjelas, diselangi dengan batu-batu kemahaman. Mudah-mudahan semoga Allah memberikan keutamaan dan keutamaan dan akhir kita dengar yang kita dengan ayat sejak Allah Taala. InsyaAllah kita akan sambung pada beberapa ayat 293. Antaranya berkisah berkaitan dengan para Rasul, kelebihan para Rasul dan keutamaan Allah Taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Wa mughfir lana dzunubana wa bihamdina wa alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Oh,